Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid Islam Intimezi Kumpulan 4 daripada Grup Kuantan telah menyiapkan satu tajuk laporan kemasyarakatan yang bertajuk Warga Rumah Orang Tua. Okey, pengenalan untuk tajuk ini iaitu menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat World Assembly on Aging in Vienna 1982 dan juga ASEAN mentakrifkan bahawa warga tua berumur 60 tahun dan ke atas. Okay, pakar gerontologi pula mentafsirkan bahawa warga tua terbagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah mereka yang berumur di antara 65 tahun hingga ke 74 tahun yang dikategorikan dengan tua awal, manakala 75 tahun dan ke atas ditafsirkan sebagai tua akhir. Okey. Saya akan menerangkan tentang latar belakang komuniti ini. Terdapat banyak rumah warga orang tua di Malaysia. Di setiap negeri pasti ada warga rumah orang tua untuk menampung golongan tua di setiap negeri. Namun masih banyak keperluan atau fasiliti yang masih tidak lengkap. Komuniti ini sangat penting di dalam negara kita untuk memastikan golongan tua ini terus dibela dan diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan dan setiap lapisan masyarakat. Terdapat berbagai rumah orang tua di seluruh negara, antaranya ialah institusi warga emas Rumah Seri Kenangan RSK yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Rumah Seri Kenangan RSK ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada warga emas yang daif demi menjamin kesejahteraan dan kualiti hidup mereka. Di Malaysia terdapat 10 RSK di seluruh negara. Perkhidmatan yang disediakan adalah jagaan dan perlindungan, bimbingan dan kaunseling, aktiviti rekreasi, rawatan perubatan, terapi cara kerja dan fisioterapi. Rumah Seri Kenangan telah menetapkan syarat kemasukan, antaranya ialah warga negara Malaysia berumur melebihi 60 tahun, tidak ada pendapatan atau tidak mampu untuk menyara diri sendiri, tidak mengidap penyakit berjangkit, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan yang terakhir ialah mampu mengurus diri sendiri. Walau bagaimanapun, institusi kebajikan bagi warga emas Rumah Seri Kenangan adalah jalan terakhir untuk membantu warga. Antara cabaran komunikasi ialah sokongan sosial dalam kalangan warga emas. WHO 2007 mentakrifkan sokongan sosial sebagai peringkat hubungan interpersonal atau rangkaian yang memberi impak ke atas kefungsian individu dari segi sokongan yang disediakan oleh individu atau institusi. Menurut Nohayati 2014, kepelbagaian bentuk sokongan yang diterima oleh pesakit-pesakit membolehkan mereka meneruskan kehidupan dengan keadaan yang lebih selesa, dan situasi inilah yang akan turut mempengaruhi kualiti hidup pesakit. Bagi pesakit di hospital, sokongan sosial dapat dijadikan sebagai satu cabang perubahan yang dapat melegakan kesakitan merupakan berkaitan dengan emosi pesakit. Nur Hafizah 2002, Sharifah 2013. Manakala dalam penulisan Usman 2001 pula menyatakan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar juga menjadi punca berlakunya pengabaian tanggungjawab anak menjaga golongan tua. Menurutnya, golongan tua terpaksa bergantung hidup dan belas ihsan jiran terdekat untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan seharian apabila ada di kalangan anak tidak pernah menghulurkan bantuan terhadap ibu bapa mereka. Cadangan penyelesaian cabaran pengurusan etikat pula, yang pertama iaitu pusat jagaan. Yang kedua, pusat jagaan harian. Yang ketiga, bantuan kewangan sara hidup warga emas. Yang keempat, kemudahan perubatan. Dan yang kelima, perkhidmatan pertubuhan sukarela. Dan yang keenam, khidmat bimbingan dan kaunseling. Okey, cadangan penyelesaian cabaran komunikasi yang pertama ialah penghormatan. Warga emas juga merupakan individu yang mudah tersinggung dan agak sensitif. Menzahirkan rasa hormat dapat membuatkan warga emas berasa lebih selesa dan keyakinan bila berkomunikasi dengan kita. Yang kedua iaitu melayan. Adakala kita hanya perlu menjadi pendengar yang baik bagi warga emas, meluahkan isi dan luahan emosi warga emas. Berkongsi emosi dengan warga emas boleh menjadikan komunikasi yang aktif. Yang ketiga adalah umur.
Kita mestilah peka dan prihatin dengan umur mereka. Elakkan perkataan yang terlalu teknikal sehingga mereka tidak faham apa yang hendak disampaikan menggunakan teknik lukisan. Gunakanlah teknik lukisan, lakaran, perbuatan maupun tindakan yang tidak mengganggu emosi mereka dalam berkomunikasi agar dia dapat membuka minda mereka untuk memahami maksud yang hendak disampaikan oleh kita. Yang keempat iaitu penglihatan dan juga pendengaran. Bila bercakap mengenai warga emas, kita akan sedia maklum bahawa mereka ini akan ada masalah penglihatan dan pendengaran. Kesabaran merupakan nilai utama untuk menjadikan komunikasi dengan warga emas ini ceria dan memberikan manfaat kepada mereka. Untuk cabaran pengurusan etiket, pertama ialah tiada sokongan daripada keluarga ataupun waris. Yang kedua, bebanan kos perkhidmatan perubatan. Yang ketiga, bebanan kos operasi pusat jagaan. Yang keempat ialah ancaman kesihatan dan keselamatan warga emas. Yang kelima, tiada latihan yang khusus untuk anggota sukarela. Yang keenam iaitu tekanan emosi. Kesimpulan dan rumusan. Walaupun terdapat banyak pusat jagaan di negara kita, kemudahan ini bukan bermakna langkah terbaik menyelesaikan masalah pengambaian warga emas. Oleh keluarga, institusi kekeluargaan perlu dipertahankan dan dibantu melalui kolaborasi agensi bantuan. Budaya menghantar warga emas ke pusat jagaan sebenarnya bertentangan dengan nilai budaya masyarakat timur yang mengutamakan nilai hidup berkelompok dan saling tolong-menolong. Menghantar warga emas ke pusat jagaan bukanlah satu pilihan yang terbaik kerana kehidupan dalam suasana keluarga yang lebih baik berbanding dengan kehidupan di pusat jagaan. Isu pengabaian warga emas merupakan isu sosial yang biasa digunakan untuk menerangkan tentang tindakan atau perbuatan yang menjejaskan kesejahteraan hidup warga emas oleh orang lain. Sukar untuk ditentukan sama ada sesuatu perbuatan pengabaian itu dilakukan dengan niat atau tanpa niat kerana terdapat pelbagai faktor dan situasi yang mempengaruhinya.